Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bersempena dengan Hari Guru ini, saya terlebih dahulu ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada sesiapa saja yang telah menjadi guru, yang pernah menjadi guru, yang sedang menjadi guru di dalam apa-apa saja bidang yang mereka ajar dan mereka sampaikan kepada pendengar ataupun kepada murid-murid mereka. Saya juga ingin mengambil kesempatan bersempena dengan tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baru. Ada beberapa perkara yang saya ingin sentuh dalam kesempatan ini. Yang pertamanya, manusia hidup di atas dunia ini dengan ilmu. Ilmu itu disampaikan melalui guru, melalui pengajaran. Dan manusia itu belajar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan ayat yang awal juga menyebut allama bil qalam, yakni Tuhan itu mengajar dengan qalam. Maka mengajar ataupun menjadi pengajar, menjadi guru merupakan satu tugasan yang paling mulia di dalam kehidupan manusia. Bahkan manusia tidak boleh meneruskan kehidupan mereka tanpa ilmu pengetahuan. Dan ilmu tidak mungkin untuk disebarkan kepada manusia tanpa guru yang mengajarnya ataupun yang menyampainya. Dan guru itu tidak boleh menjadi guru tanpa dia terlebih dahulu mempelajari ilmu daripada gurunya. Demikian itulah pentingnya guru sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut banyak perkataan ilm di dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW menyifatkan diri baginda sebagai guru. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Innallaha lam yab'athni mu'annitan muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassira." Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghantar aku untuk bersikap keras dan menyusahkan pihak yang lain, yakni orang menyusahkan pendengar, menyusahkan orang yang baginda berurusan. Tetapi Allah menghantar aku sebagai guru dan juga memudah carakan. Maka sebab itu Nabi SAW merupakan guru yang maha besar di kalangan manusia. Kerana baginda SAW mengajar kepada manusia jalan untuk manusia membolehkan manusia hidup di dunia dan juga membolehkan manusia hidup di akhirat. Maka guru itu telah memainkan peranan yang besar. Sebahagian daripada peranan Nabi itu telah dimainkan oleh guru. Bahkan sebahagian besar peranan Nabi itu dimainkan oleh guru, iaitu mengajar orang lain. Tokoh penyair Arab yang terkenal yang disebut sebagai Amirul Syu'ara, iaitu Ahmad Syauqi, menyebut dalam syair yang terkenal, katanya, "Qum lil muallim wa fihi tabjila, kadal muallimu an yakuna rasula, a'alimta ashrafa wa ajalla min alladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula." Maksudnya, kum lil muallim wa fihi tabjila. Bangun, hormatlah guru dan tunaikanlah hak memuliakannya itu. Kadal muallimu an yakuna rasula. Hampirlah guru itu menjadi seorang rasul. yakni kedudukan guru. A'alimta asyrafa wa ajalla minalladhi. Kau tahukah, adakah, apakah yang lebih mulia dan lebih baik daripada orang yang yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula, yang membina, yang menghidupkan diri dan akal. Itulah guru. Dan ini kedudukan kita atau para guru. Sepatutnya para guru mesti merasai besarnya mereka. Walaupun kadang-kadang mungkin mereka lihat ada orang kerja yang lain daripada guru, keretanya lebih besar, mungkin rumahnya lebih besar, mungkin duitnya lebih banyak, tapi ia tidak lebih mulia daripada menjadi seorang guru. Dan kita lihat dalam dunia ini manusia berlumba-lumba
untuk berbuat sesuatu yang dia diingati. Saya katakan, tidak ada pekerjaan yang lebih diingati lebih daripada guru. Guru itu telah menyebabkan bukan saja manusia mengingatinya, tetapi alam dan dunia ini berinteraksi kerana seorang guru. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan juga selainnya, Nabi menyatakan, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, ahli langit, ahli bumi, hinggakan semut yang di dalam sarangnya, ataupun ikan, mereka semua mendoakan untuk Allah, yakni memberkati, untuk kita yang lain mendoakan untuk orang yang mengajar manusia kebaikan. Nabi tak kata orang yang mengajar agama, Nabi kata mualliman nasi al-khaira, yang mengajar manusia kebaikan. Betapa banyak cikgu-cikgu, guru-guru ini telah menunaikan apa yang disebut oleh Nabi ini, iaitu mengajar manusia kebaikan. Dan dengan kita tidak sedar, hari-hari makhluk-makhluk Tuhan semuanya telah berdoa kepada kita. Bukan saja makhluk biasa, malaikat berdoa kepada kita. Ikan di laut berdoa pada para guru. Kerana manusia itu menjadi baik dengan adanya ilmu yang betul. Dan saya ingin menyebut satu hal. Kadang-kadang orang bila tanya kerja apa, jadi cikgu je, dia kata. Cikgu seolah-olah macam lekeh kerja cikgu ni. Sebenarnya tak. Dunia materialistik yang telah berjalan ini menyebabkan orang rasa macam dia tu kerja cikgu je, cikgu sekolah rendah je. Mereka tidak tahu bahawasanya kerana guru surau rendah itulah telah menyebabkan semua manusia yang ada dengan berbagai-bagai jawatan dan kebijaksanaan. Dan segala peralatan yang kita lihat ini bermula dengan guru yang mengajar huruf-huruf kepada orang lain untuk mengenalinya. Sebab itu, kita jangan merasa lekeh ataupun merasa rendah dengan pekerjaan kita sebagai guru. Bahkan Allah menakdirkan kita menjadi guru itu ialah satu takdir yang baik dibandingkan takdir-takdir yang lain. Kadang-kadang bukan semua orang dia boleh mengajar. Ada orang dia tak mampu nak mengajar. Walaupun dia ada pengetahuan, tidak, skill tu tak ada kepadanya. Kemampuan mengajar tu tak ada padanya. Sebab itu saya telah selalu teringat apa yang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu hari apabila dia tengok ada wanita ingin melahirkan anak dan kemudian dia meminta kepada isterinya Ummu Kalsum untuk membantu menguruskan wanita berkenaan. Seperti mana yang disebut di dalam sejarah, Ibn Kathir menyebutnya dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan selainnya. Tapi saya suka dengan perkataan Sayyidina Umar itu yang selalu saya terasa dalam diri saya dan saya rasa demikian juga kita sebagai para guru. Apabila Umar ajak nak minta isteri dia tolong, Umar menggunakan perkataan, kata Umar, hal laki fi khairin saqallahu ilaiki. Adakah engkau mahu pada satu kebaikan yang Tuhan itu bawa kepada engkau? Kadang-kadang Allah bawa kepada kita jawatan ini untuk membolehkan kita melakukan kebaikan. Dalam satu kelas, ataupun dalam pengajaran kita, ataupun di universiti, atau guru dalam apa bidang sahaja di mana mereka berada. Orang yang mendengar kita mungkin tidak membuat bangunan yang tinggi untuk dilihat oleh manusia. Tapi kita membina manusia, membina akal mereka, membina pemikiran mereka, menjadi warisan kepada diri mereka. Dengan pengetahuan, mungkin kita lihat kita mengajar mereka geografi atau matematik, ataupun kita mengajar mereka pengajaran-pengajaran yang lain. Tetapi ilmu membina watak manusia, menjadikan orang yang berpengetahuan. Sebab itu, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Pengetahuan membentuk watak. Cuma apa yang perlu dimainkan oleh guru, dia bukan sahaja memberikan pengetahuan, tetapi dia mesti memberikan keikhlasan ilmu.
Itu yang dikatakan berguru demi ilmu. Keikhlasan ilmu. Dengan keikhlasan ilmu, dia nak mengajar supaya manusia mengetahui. Kita tak mengajar, kalau kita sekadar mengajar nak memenuhi jadual pengajaran kita, sekadar dalam bahasa kasar kita, nak cari makan saja. Mungkin kita tidak memperolehi keberkatan itu dan doa yang didoakan oleh para malaikat dan segala makhluk Tuhan yang lain. Tetapi jika kita mengajar manusia demi ilmu, supaya manusia lain memperoleh ilmu. Dan kita lihat banyak guru, bersungguh dia mengajar. Daripada budak tu yang tak reti apa, pelajar tu, sampai budak tu reti. Bersemangat dia nak menyampaikan ilmu pengetahuan, supaya dia tahu. Bukan sekadar kita tak nak guru tu terfikir untuk peperiksaan semata-mata. Peperiksaan boleh datang dan pergi. Tahun ini PKP tak ada sebahagian peperiksaan tak ada. Tapi ilmu tetap diperlukan. Guru tak boleh kata tak ada peperiksaan, buat apa nak belajar. Ilmu diperlukan kerana ilmu membentuk manusia. Keikhlasan kita mengajar manusia sehingga manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian dia menjadi baik. Sebab tu kita perlu ikhlas. Ilmu diajar dengan kasih sayang. Saya ajar awak kerana saya ingin awak tahu. Sebab tu kita lihat berbeza orang yang bersungguh mengajar dengan orang yang mengajar sambil, orang kata sambil lewa. Yang penting aku dah penuh dah masa mengajar aku tu. Itu berbeza. Sebab tu dalaman diri keikhlasan. Sehingga anak murid yang hadir itu mendengar ilmu pengetahuan dengan semangat. Kerana semangat guru lah. Kita lihat sebab tu sebahagian guru disukai oleh anak murid. Kita tak nak kerana cikgu tu baik, markah mudah dia beri. Tapi orang suka kerana kesungguhan dia mengajar. Keikhlasan daripada dia mengajar. Dan kita masih ingat guru-guru kita yang ikhlas. Dan guru-guru kita yang kita tidak kata tak ikhlas, tapi yang mungkin kita rasa dia mengajar kita sambil lewa. Tetapi guru-guru yang telah bersungguh-sungguh mengajar di dalam kelas. Sungguh-sungguh mengajar sama ada di luar kelas. Bila jumpa dia pun dia nak sampaikan ilmu tu lagi pada anak murid dia. Supaya anak murid dia faham bab itu. Keikhlasan inilah. Keikhlasan yang menunjukkan ingin menyebarkan ilmu. Dan anak murid berguru kerana ilmu pengetahuan. Bukan kerana sekadar peperiksaan. Dengan ilmu yang baik, kita selitkan dengan ilmu ini, kena pesan kat anak murid kita. Walaupun cikgu mengajar kamu bidang pertukangan umpamanya, mengajar pertanian umpamanya, dia mengajar matematik, kimia, fizik dan seumpamanya. Tapi cikgu berpesan kepada kamu, gunakanlah ilmu ini untuk kebaikan. Maka besok dia telah bekerja, mungkin menghasilkan sesuatu untuk manusia. Setiap penghasilan yang dihasilkan oleh kita, oleh sesiapa saja di dalam apa-apa bidang, ilmunya dikongsi oleh guru yang telah mengajarnya. Ini besarnya peranan guru. Bahkan kita lihat bila kita tengok manusia bila tidak ada ilmu pengetahuan, cenderung kepada kesusahan di dalam hidup. Bila ada ilmu pengetahuan, membolehkan dia bekerja, membolehkan dia menghasilkan, membolehkan dia berniaga dan seumpamanya. Jika kita beri wang kepada orang yang miskin, kita memperoleh pahala. Bagaimana jika kita memberikan ilmu, yang dengan ilmu itu mereka dapat menghasilkan wang, dengan wang itu mereka dapat membina kehidupan mereka, memberi makan kepada anak dan isteri mereka, mengeluarkan diri mereka daripada kesusahan dan kemiskinan. Betapa banyak dan besarnya pahala seorang guru yang mengajar anak-anak muridnya. Maka sebab itu, yang tinggal bagi kita para guru dan orang-orang yang mengajar manusia ialah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa supaya kita ikhlas, berdoa supaya setiap kalimah yang telah kita keluarkan di dalam kelas kita, di mana-mana saja, luar bilik darjah, dalam bilik darjah, di mana-mana saja kita menyampaikan ilmu, supaya setiap kalimah itu dihitung oleh Allah sebagai kebaikan, dan supaya kita termasuk yang disebut oleh Nabi SAW, mualliman nasi al-khaira, yang mengajar manusia dengan kebaikan. Mudah-mudahan cikgu-cikgu semua meneruskan tugasan yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya, semua makhluk menyebut kebaikan, mendoakan kebaikan, meminta kebaikan kepada Allah untuk para guru. Sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua guru-guru saya dan kepada siapa saja yang telah saya baca buku mereka dan saya dengar perkataan dan ilmu pengetahuan yang telah mereka sampaikan.
mereka adalah guru. Dan kesempatan ini sekali lagi juga saya mengucapkan selamat Hari Guru dengan tema kita berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.